们低头祷告，预备我们的心来聆听神的话。 Mari kita menundukkan kepala berdoa. 恩主，我们再一次来到你的面前， Tuhan yang murah hati, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 恳求你来帮助你两位仆人，要传讲信息有着翻译的， Tolong membantu kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkannya. 好让他们两位可以同感异灵的把你的话、把你的真理可以简单的传开。 Sehingga dengan digerakkan oleh satu roh, mereka dengan sederhana dapat menyampaikan firman-Mu. 我们将这恭敬祷告，奉主耶稣基督的圣名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin. 好，请我们翻开一段经文，就是旧约以赛亚书第40章31节。 Mari kita sama-sama membuka kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. 旧约以赛亚书第40章31节，神的话如此说：但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Di Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatannya sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 好，我们读经到此为止，凡听神的话便施行出来，这人便为有福。 Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. 我先介绍一位牧师，名叫 John Claypool， Saya akan memperkenalkan seorang pendeta yang bernama John Claypool. 他是美国浸信会有名的牧师， Dia itu pendeta terkenal di gereja baptis di Amerika. 不过他现在已经过世了。 Sekarang sudah meninggal. 那么，为什么很多人喜欢听他的讲道呢？ Mengapa orang senang mendengarkan firman-Nya? 因为他主要的常常讲关于这个人所经历的这个苦难， Karena khotbahnya itu biasa menceritakan kesulitan yang dialami oleh manusia. 那么上帝怎样来眷顾这些人的信心？ Dan kemudian Tuhan bagaimana menguatkan iman orang-orang tersebut. 那么他为什么常常讲关于这个痛苦的这个题目呢？ Mengapa dia selalu khotbahnya itu bertemakan kesengsaraan? 因为他自己经历过这个漫长的癌症这个痛苦， Karena dia telah menderita karena sakit kanker yang berkepanjangan. 大概有10多年的时间。 10 tahun lebih. 但是他在那个期间，他仍然刚强壮胆，仍然侍奉主。 Tapi tetap pada saat-saat itu dia tetap melayani Tuhan. 而且他其中一个他小的女儿，那时候这个女儿是10多岁， Dan juga anak perempuannya yang kecil, yang waktu itu usianya belasan tahun. 那么他的这个女儿最小的，她患了血癌， Dia tuh menderita leukemia. 而且她也是过了大概4年到5年的时间， Dan kira-kira 4-5 tahun. 到了她最后最危机的时刻，大概有2个礼拜的时间，这个女儿那时候非常的痛苦。 2-3 minggu sebelumnya kira-kira, nah di saat krisisnya anak perempuannya itu sangat menderita. 那么这位爸爸他每天在那边陪着他的女儿， Ayahnya tuh setiap hari mendampingi anaknya. 他大概每天他睡觉大概不到2个小时，真正的睡觉。 Dia tuh setiap hari tidurnya kurang dari 2 jam. 那么到了最后，大概过了2个礼拜的时间，到最后这个女儿还是被上帝接走。 2 minggu kemudian anaknya tetap dipanggil pulang oleh Tuhan. 所以那时候他礼拜天他要讲道， Hari Minggu itu dia harus menyampaikan firman Tuhan. 那么很多他的会友想知道，他们都知道他刚刚经历过他女儿被上帝接走那个，他一定心里很伤心。 Jemaatnya tahu bahwa dia tuh sangat sedih karena anak perempuannya baru 所以他 karena 的 kanker 会友 dijemput pulang 想听 Tuhan. 他这个礼拜天到底要讲什么道。 Jemaatnya ingin tahu hari Minggu itu dia akan menyampaikan firman apa. 那么看见他很疲累的样子，已经几个礼拜不够睡觉。 Melihat badannya tuh yang demikian lelah, mukanya yang lelah karena sudah berapa minggu tidak tidur, kurang 不过 tidur. 他讲的道就是这个以赛亚书，刚才我们读的第40章31节。 Khotbahnya adalah
ayat yang tadi kita baca di Yesaya pasal 40 ayat 31. 那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑不困倦，行走却不疲乏。 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 弟兄姐妹们，这段经文我不知道已经几百可能几百万次，已经有人家读这段经文，他们得到眷顾，他们得到安慰。 Saya tidur ada berapa juta orang yang membaca ayat ini tuh mendapat kekuatan dan juga mendapat penghiburan. 刚才我们读的这段经文是以赛亚书的一种预言，他对以色列百姓讲这个预言。 Kitab Yesaya ini adalah nubuat terhadap umat Israel. 那时候以色列百姓他们被掳到巴比伦， Waktu itu orang Israel ditawan ke Babylon. 所以他们也是那时候已经好像绝望了，很疲惫了，疲累了。 Karena saat itu mereka itu sudah putus asa dan juga sudah lelah. 他们感觉到上帝为什么已经离弃他们， Mereka merasakan mengapa Tuhan meninggalkan mereka. 就是在那时候以赛亚的话就传给他们， Pada saat itu Yesaya itu menyampaikan perkataan ini. 你们要等候耶和华。 Harus menanti-nantikan Tuhan. 这个中文翻译的是比较，在这段经文是比较简单，等候耶和华。 Dalam terjemahan Mandarin itu agak sederhana yaitu menantikan Tuhan. 但是印尼文的更好， Tapi yang bahasa Indonesia lebih baik. 这个印尼文更好。印尼文说 menanti-nantikan， 不单说 menantikan，menanti-nantikan。 Menanti-nantikan Tuhan. 对，你印尼文说 menanti 跟 menanti-nantikan 一样不一样？ Dalam bahasa Indonesia menanti dan menanti-nantikan sama tidak? 一样不一样？ Sama 不一样 tidak? 啊，对不对？ Tidak 不一样 sama. 啊，menanti-nantikan 有一种那种仰望，一种很兴奋的在那边等候，不但等候，对不对？ Menanti-nantikan tuh ada satu mengharapkan, semangat menanti, bukan saja menanti. 所以这个是从一个希伯来文是一个就是卡法一个动词， Berasal dari kata Ibrani kafas. 它的意思 kata kerja. 本来不但那种等候，但是有一种仰望，有一种渴慕的心来仰望。 Bukan menanti saja tetapi berharap menantikan sesuatu. 好，那么这个等候耶和华menanti-nantikan，这个它里面有什么含义呢？就是今天我要分享的。 Makna dari menanti-nantikan Tuhan. 这个等候耶和华，等候这个期间，第一就是他这个期间，上帝要预备我们，要塑造我们成为他更好的一个器皿。 Itu adalah Tuhan mempersiapkan kita menjadi bejana yang lebih baik dipakai oleh Tuhan. 这个并不是说一种浪费或者突然的在那里等候， Ini bukan penghaburan ataupun sia-sia menanti di sana. 但是在这个等候的期间，上帝要预备你，好让你可以说你能够上半成为更进一步的，可以成为更认识上帝的一个基督徒。 Tapi dalam saat menanti-nantikan ini Tuhan mempersiapkan kita supaya naik ke satu level lebih tinggi. 在圣经有好多圣经人物里面有这样的例子， Di Alkitab banyak tokoh contoh seperti ini. 我提一个人好了，摩西。 Musa salah satunya. 我们知道摩西这个是怎样的人，对不对？ Kita tahu Musa itu orang yang bagaimana. 他在法老的王宫在那边长大， Dia tuh besar di istana Firaun. 那么后来你看出埃及记第2章，他看到他的一个同胞以色列人被埃及人在那边虐待， Kemudian di Keluaran kita melihat bahwa dia melihat orang Israel itu disiksa oleh orang Mesir. 那么摩西人很生气，就马上对不对，把这个埃及人把他打死了。 Dia marah, kemudian dia membunuh orang Mesir itu. 后来他自己感觉到很惧怕，他自己就逃跑了。 Dia merasa takut, kemudian dia kabur. 所以后来你们看这个摩西，上帝派他来带领以色列人40年，在这个旷野在那边漂流。 Kemudian kita melihat Musa itu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel selama 40 tahun di
padang belantara. 我问你，摩西是否在这个40年的时间在旷野，是否是突然的吗？ Apakah selama 40 tahun itu di padang belantara Musa itu sia-sia? 40年呢？他是否40tahun 浪费他的40年吗？ Apakah dia dengan cuma-cuma melewati 40 tahun itu? 没有，你看， Tidak. 你看这个民数记第12章第3节那里提到说，摩西是这个世界最温柔的一个人，最谦和的一个人。 Di bilangan dikatakan Musa adalah orang yang paling sabar di dunia. 所以，借助这个40年的等候期间，摩西被上帝塑造成为一个非常谦和、非常温柔的一个领袖。 Selama 40 tahun Tuhan mempersiapkan Musa, dia ditempa menjadi pemimpin yang sangat rendah hati dan juga sangat lemah lembut. 对不对？之前摩西是一个很冲动、很性情很暴躁的一个人，但是借助这个等候40年的等候，他改为一个谦和又温柔的一个领袖。 Tadinya Musa adalah orang yang impulsif, kemudian setelah 40 tahun dilatih oleh Tuhan dia menjadi orang yang rendah hati dan juga lemah lembut. 所以弟兄姐妹们，如果你正在等候一件事情，你求上帝来答应你的祈求，你在那里等候，不要把这个等候的期间是归于突然的。 Kalau saudara sedang menanti-nantikan Tuhan, selama penantian itu jangan dilewatkan dengan sia-sia. 如果上帝准许你等候，那么他有他的目的，要塑造你成为他更好的这个器皿。 Kalau Tuhan mengizinkan saudara menanti-nantikan dia, Tuhan ada tujuannya yaitu membentuk saudara menjadi bejana yang lebih berguna. 第二，我们看这个等候的期间，我们中文这里翻译很好，是重新得力。 Dalam penantian itu kita mendapat kekuatan baru. 英文kekuatan baru，重新得力。 Mendapat kekuatan baru. 这个重新得力，它的原文意思就是好像一种交换。 Kata aslinya kekuatan baru itu seperti pertukaran. 什么交换呢？ Pertukaran apa? 交换就是一个人他已经软弱了，然后上帝好像换给他那个力量，好让那个人他可以重新得力。 Seorang misalnya lemah, kemudian oleh Tuhan tuh diubah, diganti menjadi yang mendapat kekuatan lagi. 一个人他感觉到已经没有希望了，那么上帝换他那个绝望，成为一个有希望、有盼望的一个人。 Tadinya orang yang sudah putus asa, keputusasaan itu diganti oleh Tuhan menjadi orang yang berpengharapan. 所以这个重新得力，它的意思是交换，把人我们无能为力的，我们软弱的，换上帝是给我们那种力量。 Mendapat kekuatan baru adalah yang lemah menjadi kekuatan baru yang dari Tuhan. 所以一个人怎样能够重新得力，不是靠他自己的力量， Seorang bagaimana bisa mendapatkan kekuatan baru bukan bersandar kepada kekuatan sendiri, 不是靠他自己的本能， bukan berdasarkan 但是 kemampuannya, 上帝把 instingnya. 他的软弱改为上帝给他的力量， Tapi Tuhan mengubah kelemahannya menjadi kekuatan, 把他的绝望改为上帝给他的一个盼望。 keputusasaannya menjadi pengharapan. 第二点，这个等候是什么？就是重新得力的等候 Yang。kedua, menanti-nantikan adalah mendapat kekuatan baru. 那么第三点，这个等候期间是什么期间呢？等候期间，我认为就是我们怎样可以实行这个积极的信心。 Kemudian selama penantian itu yang ketiga adalah kita tuh bagaimana mendapatkan iman yang aktif. 不是那种被动的等候， Bukan menantikan dengan pasif, 不是那种好像浪费的等候， bukan yang menghamburkan waktu menanti-nantikan, 但是积极或者主动的等候，什么意思呢 tapi？secara aktif atau proaktif menanti-nantikan. Apa artinya? 我用一个故事来解释这个。 Saya akan dengan sebuah kisah untuk menjelaskan hal 曾 ini. 经有一个年轻的海军， Ada seorang marinir muda, 那么他跟他其他的那个年轻的海军被派到他们起航，大概到远的地方有几个月的时间。 mereka itu diutus bertugas selama beberapa bulan ke tempat yang jauh. 那么坐船他们起航， naik kapal air. 他们大概去了大概有4-5个月的时间，他们回来。 Setelah 4-5 bulan mereka kembali.
那么回来的时候，到了这个港口， Ketika tiba di pelabuhan, 那么他跟其他海军嘛，很多年轻人，很多他们也是刚刚结婚不久的。 dia dengan marinir-marinir yang lain yang masih muda, yang belum lama menikah. 那么他们很多在那边看着有没有他们的那个太太在那边等啊。 Mereka sedang mencari-cari apakah istrinya sedang menanti di sana. 所以那么有的另外一个朋友很兴奋的看到啊，我太太在那边呢，她抱着我的儿子，我去的时候他才几个月，现在好像快要1岁了。 Yang salah satu berkata, oh itu istri saya sedang menggendong anak saya. Anak saya dulu waktu ditinggal masih beberapa bulan, sekarang sudah lebih besar. 那么另外一个朋友说啊，我太太在那边呢，不但她自己一个人来，她的我父母亲的，我岳父岳母都也跟她一起来。 Kemudian yang satu lagi berkata, itu istri saya di sana. Bukan saja dia, tapi mertua saya juga orang tuanya pada datang. 但是这位年轻的这个海军在那边找来找去，他看不到他的太太。 Tapi marinir muda ini mencari-cari ke sana ke sini tidak menemukan istrinya. 可能我看错了，他在找在看不到他太太， Mungkin dia salah melihat, dia mencari lagi tetapi tidak menemukan istrinya. 所以他就回家去了。 Dan dia pulang. 到他家里， Sampai di rumah, 原来他太太也在家里， oh istrinya ternyata ada di rumah. 所以他说：“你为什么没有去港口那边接我呢？” Dia bertanya, mengapa engkau tidak ke pelabuhan menjemput saya? 他太太怎么回答？ Apa jawab istrinya? 他太太很冷的在那边说：“我在家里等也是一样嘛。” Dengan dingin dia berkata, saya menanti di rumah pun sama. 如果你是这样的丈夫，你感觉到失望不失望？ Kalau saudara adalah suami yang demikian, apakah merasa kecewa? 失望不失望？ Kecewa tidak? 对。那么这个是差别，他太太就在那边被动的等候。 Perbedaannya adalah istrinya dengan pasif menunggu di rumah. 但是其他们的太太在那边很主动的、很兴奋的在那边来等着、来欢迎他们的丈夫回来，对不 Istri 对？ yang lain itu semua dengan aktif itu pergi ke sana menantikan suaminya. 所以这里这个等候的意思就是这样子， Itulah arti menanti-nantikan. 就好像主耶稣在你看马太福音第24章那边有说有关他要第二次要再来。 Kemudian kita bisa melihat Matius 24 ketika Tuhan Yesus berkata untuk kedatangannya yang kedua 那 kalinya. 么主耶稣他说什么？ Apa yang dikatakannya? 你等候我再来的时候，你要警醒祷告。那中文那边说 Harus 警 berjaga. 醒。 Engkau harus berjaga-jaga dan berdoa menantikan aku. 印尼文也是在那边翻译的也是很好，berjaga-jaga。 Dalam bahasa Indonesia pun berjaga-jaga. 所以这个好像有一种并行啊，berjaga-jaga 这里menanti-nanti。印尼文没说 berjaga， 它是 berjaga-jaga。这里没说menanti， 它是menanti-nanti。 Dalam bahasa Indonesia menanti-nanti dan juga berjaga-jaga. 所以你等主耶稣第二次再来的时候，你在那边做什么？你在那边被动的等候吗？ Ketika kita menantikan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya datang kembali, apakah kita dengan pasif menanti-nantikannya? 没有，对不对？ Tidak. 你要在那边尽量怎样可以侍奉主，尽量怎样过你的那种荣神益人的生活，对不对？ Kita harus sekuat tenaga itu bagaimana melayani Tuhan dan juga hidup memuliakan Tuhan. 所以这个叫做那个积极或者主动的等候 Itu。adalah yang aktif. 那么对这样的人，他们等候，积极的等候耶和华，等候上帝，那么上帝怎么应许呢？ Orang yang dengan aktif menanti-nantikan Tuhan, bagaimana janji Tuhan kepada mereka? 圣经说他们如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 我想到这里，圣经说，为什么他这个圣经描述如鹰不是用其他的鸟来描述呢？ Mengapa Alkitab tuh mengupamakannya dengan burung Raja Wali bukan dengan burung yang lain? 你有没有想到这个？为什么说如鹰展翅上腾？ Mengapa seumpama Raja Wali naik terbang? 因为你知道这个鹰鹰跟老鹰一样不一样？ Iya. 一样啊。这个鹰这个老鹰，你看它那个
不怕挑战， Pupa apa? 不怕挑战。 Oh, tidak takut, Raja Wali itu tidak takut 如果有 menghadapi tantangan. 如果有暴风大雨的时候，那么其他的鸟可能它们躲在它们的鸟巢， Kalau ada badai, burung yang lain tuh bersembunyi di sarangnya. 但是这个老鹰不一样，这个鹰它有暴风大雨的话，它欢迎它飞得更高，就是展翅上腾，来面临这个挑战。 Tapi Raja Wali itu tidak takut ada badai, dia tuh terbang tinggi untuk menghadapi tantangan. 所以上帝的应许说，一个人如果他等候耶和华，积极的等候耶和华，他会怎么样？他会如鹰展翅上腾。 Tuhan berjanji kalau seseorang menanti-nantikan Tuhan dengan aktif, maka dia akan bagaikan Raja Wali yang naik terbang. 弟兄姐妹们，我们可能在2024年，我们等候了一些事情，我们认为上帝为什么还没有答复我们的祷告呢？ Mungkin pada tahun 2024 kita sedang menanti-nantikan sesuatu, tetapi mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? 可能我们夫妻关系，或者我们在家庭的问题， Mungkin dalam hubungan suami istri atau masalah keluarga. 可能你在那边等候，可能有关于经济方面， Mungkin kita sedang menanti-nantikan dalam hal ekonomi. 可能你在那边等候有关你的身体健康。 Mungkin juga tentang kesehatan. 但愿我们靠着上帝所赐给我们的力量，2025年我们好像如鹰展翅上腾，我们可以飞来迎接2025年所面临的这个挑战。 Kiranya dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa menghadapi tantangan tahun 2025 itu bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. 最后我要分享我刚刚读的一篇女孩子的见证。 Saya akan men-sharingkan kesaksian seorang anak perempuan, wanita. 这个女孩子名叫 Senia， 她从小在一个破裂的家庭长大的。 Anak ini bernama Senia, dia tumbuh di keluarga di broken home. 她父母亲离婚，然后她就跟着她爸爸，爸爸再结婚，然后也是常常虐待她，就是这样的这个故事长大的。 Ayah dan ibunya bercerai, dia tuh ikut ayahnya, kemudian ayahnya nikah kembali, dia tuh besarnya di keluarga yang demikian. 所以她15、16岁，她就常常跟这个其他不三不四的年轻人在一起，在街上那边玩。 Ketika usianya 15-16 tahun, dia tuh sering bermain dengan orang yang tidak tuh di jalanan. 17岁的时候，她怀孕了，跟另外一个她的男朋友18岁。 Kemudian ketika usianya 17 tahun, dia tuh hamil, pacarnya tuh berusia 18 tahun. 但她17岁，她的男朋友18岁，她怀孕了。 Ketika dia usianya 17 tahun, dia hamil dan pacarnya tuh usianya 18 tahun. 那么后来他们还是父母亲商量，还是结婚。 Akhirnya diputuskan mereka menikah. 你想想看，一个17岁的女孩子跟18岁的男孩子结婚，还不成熟，也还没有那种责任感，对不对？ Yang usianya 17 tahun wanita itu dan laki-laki 18 tahun belum matang, belum dewasa. 那么那时候她怀孕也是越来越大了。 Kemudian perutnya tuh makin besar. 所以她丈夫呢，18岁丈夫呢还没有预备性有孩子，所以叫她能够堕胎。 Kemudian suaminya tuh menyuruh dia tuh menggugurkan kandungannya. 不过那时候她怀孕已经很大了，已经7个多月了， Ketika itu dia hamilnya sudah 7 bulan lebih, 还是堕胎了。 digugurkan. 不过她好像做了这样的事情，她看到她的那个在肚子的那个胎儿已经她的肢体什么已经完整了，像一个 baby 了，她感觉到很有一种内疚感。 Perempuan itu merasa berdosa karena dia melihat kandungannya itu sudah berbentuk. 对，她好像那种内疚感常常好像一直追着她。 Dia tuh selalu merasa bersalah. 不过自从那时候，她一直想到为什么她这么忍心
这样做呢？ Dia kemudian berpikir, mengapa dia demikian tega melakukan hal ini? 就是在那个时候，他有一个朋友，然后带他去认识主，然后他求上帝来赦免他的罪。 Kemudian ada temannya yang mengajak dia mengenal Tuhan dan memohon Tuhan mengampuni dosanya. 那么她很想她丈夫能够也是可以悔改，可以跟随主。 Dia juga ingin suaminya tuh bisa bertobat dan juga mengikut Tuhan. 不过她丈夫18岁哦，对不对？还是喜欢玩啦，什么都完全没有一种责任感。 Suaminya itu baru berusia 18 tahun, masih senang main, tidak mempunyai rasa tanggung jawab. 常常嗤笑他，哎呀，你现在说什么信仰啊，什么主耶稣啊，都常常嗤笑他。 Sering mentertawakan istrinya tentang Tuhan Yesus, atau iman kepercayaannya. 不过这个女孩子谁呢？她天天在那里等候、祷告、求上帝，等候上帝的时间，什么时候触摸她丈夫的心。 Tapi Xenia tuh menanti-nantikan Tuhan, berdoa di sana, menantikan Tuhan tuh menyentuh hati suaminya. 等到8年的时间， Sampai 8 tahun, 那么到最后，这个她丈夫那时候已经26岁，真的心里软化了。 ketika usia suaminya 26 tahun, dia tuh mulai melembut hatinya. 她不但接受主，她后来她完全的奉献自己，成为神的仆人。 Bukan saja dia menerima Tuhan, dia kemudian tuh mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 所以弟兄姐妹们，你要相信，你等候耶和华，这个不是突然的。 Saudara sekalian harus percaya, kita menanti-nantikan Tuhan tidak akan sia-sia. 我母亲，我是因为我母亲的祷告悔改信主的。我母亲为我祷告，差不多9年的时间。 Saya tuh percaya kepada Tuhan karena doa ibu saya. Dia Tahu tuh berdoa bagi saya 9 tahun. 到最后，她真的看到上帝的应许成全在我身上，她好像如鹰展翅上腾。 Kemudian dia melihat janji Tuhan itu digenapi pada diri saya, bagaikan Raja Wali yang terbang. 弟兄姐妹们，我们一下子就要离开2024年。 Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024. 在2024年，可能有一些事情你感觉到很失望或者失败。 Mungkin kita merasa kecewa ataupun gagal di tahun 2024 ini. 好，让我们靠着上帝所赐给我们的力量，我们进入2025年，如鹰展翅，翅膀你奔跑却不困倦，行走却不疲乏。阿门。 Kiranya dengan kekuatan dari Tuhan kita memasuki tahun 2025 itu bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 恩主，今天上午我们满心感谢你来到你的面前。 Tuhan yang murah hati, pagi ini kami dengan ucapan syukur datang ke hadirat-Mu. 你的话在以赛亚书第40章31节，可以眷顾我们的信心。 Kiranya firman-Mu di Yesaya 39 ini bisa menguatkan iman kami. 可能在2024年，好多事情我们感觉到很失望， Mungkin kita kecewa dengan beberapa hal di tahun 2024. 但是我们不要放弃，我们要仰望、等候耶和华， Tapi kita jangan takut, kita harus mengharap, menanti-nantikan Tuhan. 以至于进入2025年，我们可以如鹰展翅上腾。 Sehingga pada tahun 2025 kita bisa terbang bagaikan Raja Wali. 谢谢你，主啊！ Terima kasih Tuhan. 求你的圣灵把你的话印证在我们心里。 Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin. 愿上帝祝福我们。 Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.